motivasi, bukan buat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi. Selamat bersama dengan kita pada malam ini, insya-Allah, bersama dengan saya Suat Limon. Pada malam ini kebetulan pula saya berjumpa sahabat saya yang saya kenal daripada online sebenarnya. Kenal daripada online tapi terjumpa berbincang hari tu. Lepas tu berjumpa, kita kata kita kena jumpa juga. Kita tak sangka nak buat live dengan dia pada malam ni kan. So kita buat live lah, insya-Allah. Salam informasi daripada Badul Hisham. Yang bersama saya ni adalah YB Meru. Kalau siapa yang rajin, Google lah apa nama YB Fakur Razi, seorang penyanyi nasyid. Ada bunyi? Okay, then I have to change my mic. Sound tak jadi. Sound. Abang dekat kot? Tak, memang sound. Ya. Ada bunyi tembang. Okay, bising bunyi datang mana-mana. Okay, thank you sebab bagi tahu ada bunyi bising terima kasih. Tengok semua bagi tahu bunyi bising. Thank you bunyi problem. So saya gunakan mic ni. So macam mana? Sound okay? Kita test lagi. Saya dah tukar kepada better microphone, insya-Allah. Jadi sementara kita menunggu rakan-rakan kita tamu, come on. Terima kasih kepada Muhammad Khairul Fikra Razi Bising yang dia kata, Marina Kak Ina, salam reformasi. Terima kasih Kak Ina. Tak clear, sound problem tak clear. Okey, sekarang ni clear ke? Semua okey ke? Sound kumbang. Bising Zain Azman. Tak apa. Ada humming sound lah. Tak apa, insya-Allah. Puncak Alam sound problem tu kan. Puncak Alam je, ni seluruh Malaysia punya sound problem ni. Kan? Salam dari Johor, Michael Lee. Thank you Michael Lee. Minggi Mins. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sound ada masalah. Bang, masalah lagi sound ke? Bang? Abang? Masalah sound okey dia? Sound. Okay, loud and clear. Cantik. Okay, kumbang clear, kumbang Mak Lampir dinyahkan. Mak Lampir juga kena kan. Sama dengan saya adalah YB Ustaz Fakrul Razi Adun Meru dan kalau siapa yang mengenali beliau ni, dia banyak kontroversi juga sebenarnya kan. Sebab tu saya kontroversi, dia pun kontroversi. Tapi dia elak muka cool je kan. Tapi kontroversi dia lebih daripada saya lah. YB kita menghormati YB kita hari ni kan, insya-Allah. Jadi kita sebab YB ni mungkin lepas ni kita cerita sikit background, tapi saya nak cerita tentang daya tak berdaya dulu. Saya nak cerita katakan Mahathir dulu. Last kali kita ceritakan tentang PAS. Kita cerita tentang PAS. Sebab apa? YB ni kalau orang nak bercakap tentang PAS, orang kata aku ni tak pernah masuk PAS. Jadi kau nak cerita pasal PAS apa hal? Kan? Engkau bolehlah sembang, kau setakat dekat luar PAS, bolehlah kau sembang pantai PAS. Ini saya bawa bekas, bukan setakat ahli biasa PAS. Nanti dia ceritakan antara pimpinan jugalah, walaupun bukanlah kata tasnik. Kan? Tapi pimpinan jugalah, kira tinggilah juga levelnya tu. Kan? Tinggilah juga level itu, insya-Allah. Berkenaan dan bercerita tentang PAS. Kenapa kita bercerita? Kenapa isu RU355, isu adib, isu tutup aurat pramugari, tutup kilang arak. Tuan Ibrahim Tuaman kata, kita akan buat loan kereta. Lepas ini tak ada lagi interest, dia kata. Pinjam RM50,000, bayar RM50,000. Tutuplah bank semua lepas ni kan. Orang Islam duk berbincang pasal apa mubahalah pula. Mubarah apa? Adalah yang skim-skim bukan mubahalah, yang skim-skim pinjaman tu, mudarabah lah apa semua, dia tiba-tiba tak ada pinjaman, tak ada interest kan. Dia bukan interest, dia ada kaedah dia. Nampak sangat dia hanya belajar fiqh dakwah je kan, degree dakwah. Jadi benda tu yang kita akan bincangkan insya-Allah di penghujungnya. Jadi pertama sekali kita nak berkata, malam tadi saya bercerita tentang Daya, satu NGO yang diwujudkan oleh siapa nama Tian Chua. Apa tujuan ditujudkan NGO tersebut? Saya kata Tian Chua ni adalah antara ancaman di dalam parti itu sendiri. Suka atau tidak, setuju atau tidak, iaitu besides the point. Tetapi kita kena sedar sekarang dan kita kena belajar daripada kesilapan kita sendiri. Apabila kita ni jatuh ke dalam lubang bewak tu, kena patuk 2 kali. Lubang ular tu kita kena patuk 2 kali. Kita kena belajar benda tu. Kalau kita tak belajar, bila kita bagi warning tentang Azmin dahulu, kita kena pastikan bahawa benda yang sama tidak berulang. Dan Azmin ni, Mahathir ni,
dan juga konco-konco mereka ni amat licik. Bila mereka meninggalkan satu parti yang mereka tahu parti itu kuat, dia tak tinggalkan parti begitu saja. Dia akan tinggalkan orang di dalam parti tersebut bagi memastikan parti itu rosak daripada dalam. Itu permainan mereka. Kenapa mereka tak letak dalam amanah? Sebab dia kata amanah ni tak kuat, tak payah. Kan? Biar je. Kenapa tak letak dalam DAP? Dia kata DAP ni dia kata orang dah benci dah. Ya ke mana tak kuat? Katanya kan. Sebab tu dia kata dia tak letak. Tapi kita tak tahu, mungkin dia juga orang dia letak dalam amanah kan. Kita tak tahu kan. Mana punya mainan je kita tak faham. Kita kena tahu macam mana cara fikir orang macam ni kan. Tapi dalam keadilan dia kata dia letak orang-orang ni untuk apa tujuan apa. Kita kena faham satu perkara. Pemilihan parti is just around the corner. We're talking about kalau next year pemilihan parti bulan katakanlah ambil bulan 10 plus 18 months. But I believe pemilihan parti akan berlaku. Congress is going to be next year, middle tengah tahun depan lah. Pemilihan parti akan berlaku selepas itu. Dan bila pemilihan parti ini berlaku, benda yang diorang akan buat adalah akan memastikan, dia nak memastikan bahawa presiden tu dia takkan lawan presiden. Siapa yang nak langgar Dato' Seri Anwar Ibrahim memang masalah lah. Tetapi dia akan pastikan bahawa sekeliling presiden itu, majlis tertinggi dia, majlis pimpinan pusat, dia punya AJK, dia punya wanita, dia punya AMK, Angkatan Muda Keadilan tu terdiri daripada orang-orang mereka yang akhirnya boleh kontrol the decision of the president. Alhamdulillah, apabila keluarnya kartel dalam line up kali ini, kami berjaya mempertahankan pendirian Parti Keadilan untuk menyatakan bahawa kita tidak mahu lagi bersama dengan Mahathir dan hanya pilihan pertama kita Dato' Seri Anwar Ibrahim. Walaupun amanah tak setuju bukan semua kan. Tak ulah lagi. Bukan semua DAP pun bukan semua. Ada di antara pimpinan tu kata tak, kami masih, kita ada second option lah, third option lah, sampai ada seorang Khalid Samad ni, tak siapa nama dia dia siap buat video lagi kata macam tu macam ni. Itu cerita dia lah kan. Kita bukan nak bawa YB nak pergi bantai tak kan. YB pun boleh berbahas dengan saya tak ada masalah. Tapi kita kawan tetap kawan, lawan tetap lawan, kawan tetap kawan. Minum sari topi sama, tak ada isu. Beza pandangan tu biasa. Itu khilaf kan. Ikhtilaf dalam agama tu biasa. Kan sedang imam yang 4 pun berbeza. Hal wuduk batal tak batal, benda besar tu, nak semayang kan. Ini kan pula hal kita nak bersama Mahathir tu tidak, berbeza pendapat tu sama. Itu biasa. Kan? Jadi benda macam tu kita kata hal daya ni, ini tak ada ikhtilaf ni. Tak ada khilaf dalam Islam ni, tak ada khilaf dah. Bila kita menceritakan tentang pengkhianatan ini, tidak ada istilah khilaf, tidak ada istilah orang kata tak apa, tidak mengapa, boleh, ini berbeza pendapat, tak ada. Kerana kita bila berbicara tentang pengkhianatan, kita berbicara tentang asas dan juga menjadi foundation ataupun asas kepada satu organisasi. Dan bila sesuatu organisasi itu tidak kukuh dan tidak kuat, asasnya tidak kukuh dan tidak kuat, bukan setakat asas itu tidak kukuh dan tidak kuat, tetapi di bawahnya itu ada orang-orang yang cuba mencabut tiang-tiang serinya, maka kita akan menghadapi masalah. Sebab itu tadi masa saya pergi convention penerangan, saya jumpa dengan rakan-rakan. Dia kata, Iswadi, kita susah nak menang PRU. Kenapa Sarawak ni susah nak menang? Saya kata, Sarawak ni susah nak menang. Bukan Sarawak je lah, kita cakap tentang Pahang, kita cakap tentang Kelantan, amanah nak menang Kelantan. Kita cakap tentang Terengganu, saya kata. Yang menjadi masalah kepada kekalahan itu adalah bukannya kekuatan musuh. Kekuatan musuh itu satu perkara. Tapi kelemahan kita sendiri itu satu perkara. Saya kata, okey, kita kata nak lawan PAS dekat Kelantan. Siapa natural leader kita dalam Pakatan Harapan di Kelantan? Yang saya kata, kalau orang sebut nama dia, segerun orang melihat Tuan Guru, arwah Tuan Guru Nik Aziz dulu. Almarhum Tuan Guru Nik Aziz. Segerun itu. Siapa? Kita nak kena fikirkan, dia Terengganu. Kalau kita nak gantikan UMNO, gantikan Barisan Nasional, gantikan PAS. Siapa orang kita dalam Pakatan Harapan? Tak kisahlah Parti Keadilan ke, Amanah ke, DAP tak ada lah kan. Siapa yang boleh lead, yang boleh orang kata march forward, bawa jentera, sampaikan orang kata mereka ini sama giant. Baru giant sama giant nak bertembung. Ini dengan diri kita sendiri pun carry orang kata apa, gaduh sama sendiri tak biasa tu hal lah. Walaupun aku nak gaduh dengan jual kat ni kan. Tapi dalam masa yang sama nak membina kekuatan itu kita tak ada. Membina kekuatan itu kita tak ada. Ini bukan kita menghina, kita kena faham. Ini kritikan. Supaya ambil benda apa yang saya cakap ni positif, buatlah sesuatu. Saya ni orang yang man of action. Saya suka action lah, saya suka. Kalau dia orang kata kita boleh berjaya, buktikan. Kita boleh menang, buktikan. Kan? Berapa kursi kita boleh menang? Di Kelantan berapa kursi kita menang? Tak ada. Di Terengganu berapa kursi kita menang?
Tak ada. Itu je. Saya ni cakaplah, sembanglah macam mana ke langit sekalipun. At the end of the day, show us the result. Buktikan. Tunjukkan. Oi, suara dia kau jangan boleh cakap. Kau buktilah sendiri. InsyaAllah saya akan masuk bertanding. Kalau dia tak diizinkanlah saya masuk bertanding. Menang kalah itu cerita lain. Yang penting kita berusaha untuk nak menang, untuk nak bekerja lah. Bekerja, memastikan kerja kita tu berjaya. Okey, berbalik kepada cerita Daya tadi. Kenapa saya sebut tentang pengkhianatan itu? Sekarang ini, bila mana parti itu sendiri tidak berdaya membiarkan Trojan Horse. Cerita Trojan Horse, kita tahu cerita Trojan Horse kan. Dia, kubu dia kuat. Dekat masa zaman perang Athens ke apa, saya tak ingatlah dulu. Kubu dia kuat. Kuat nak attack tak boleh. Akhirnya Troy dapat satu idea. Dia kata, apa kata kalau kita buat satu kuda, konon-kononnya kuda ni kita hantar sebagai hadiah. Tapi sebenarnya kuda tu kuda besar, kuda kayu. Tapi dalam kuda tu diletakkan dalam berapa orang, 9 orang ke askar. Dia letak dalam tu, bila dia terima, kita dapat hadiah. Maksudnya dia takut dengan kita lah. Malam-malam dia keluar, dia buka pintu. Dia buka pintu, kalah. Itu Trojan Horse. Sebab apa? Benda ini yang dibelajarkan oleh the great dictators. Diktator yang berjaya ni. Benda ni yang dia belajar. If you want to crush your enemy, number one, you must know, you must plant orang di dalam pasukan diorang untuk memastikan orang ini mengucang-acirkan dia daripada dalam. Sebab tu saya cerita tentang plan Mahathir. Mula-mula dia kata dia nak jadi Perdana Menteri 6 bulan jadi 12 bulan. Tak setuju, tukar option 2. Pergi pula Syafiq Abdal. Dia bukan sebab nak mandar rakyat. Dia tak ada majoriti pun. Jangan nak membohong. Orang Sarawak kata jangan nak perbulak lah. Apa tujuan dia? Tujuan dia nak kita ni stable. Kan? Kita stable. Tapi tujuan dia apa? Kita ada 3 kaki. Pam dia sepak kaki. Dah goyah dah 2. Pam dia tolak kaki kedua. Dah tinggal 1 ni goyah dah. Itu je sebenarnya. Tujuan objektif dia itu. Kenapa? Sebab dia objektif dia yang lain adalah dia nak revive balik UMNO, dia nak revive balik parti dia untuk dia nak menghadapi situasi politik yang akan mendatang. Jangan saya kata malam semalam, tiap-tiap malam saya ulang benda ni. Don't be surprised. Sekarang ini UMNO tengah kucapai kacir atas dasar apa? Atas dasar mereka sekarang ini dalam proses hendak diambil alih oleh Azmin, oleh Sikitol, oleh Muhyiddin, oleh Mahathir. Dalam proses. Tak percaya, pengkhianatan berlaku pada kami. UMNO jangan kau rasa macam tak adalah, tak mungkin lah, kita kuat, kita strong. Kau tak strong. Ni apa nama Ahmad Mazlan lah. Yang kes dia kena buang tu, yang pengubalan wang haram. Dia nak try untuk challenge kes tu dekat mahkamah. Dah kena buang, habis. Kan cerita dia. Maksudnya bukan kena buang, maksudnya kes itu kena diteruskan. Dia nak challenge kes tu tak boleh. Kes tu tak ada cacat cela. Bila kes tak ada cacat cela, tuan-tuan dan puan-puan, engkau parti pemerintah, YB parti pemerintah, something is wrong. Najib tiba-tiba kes dia didengar 27 hari bulan ni, something is wrong. Kenapa? Apa nama si Muhyiddin nak beritahu, Musa aman, aku boleh lepaskan begitu saja. Sebab apa dia masih nak teruskan juga kes ni? Itu saya sebut tadi, 50 kerusi bersatu, engkau orang kena setuju. Dan kena setuju Azmin bersatu, Black Panther ni apa semua ni masuk ke dalam BN. Sebab apa kena masuk dalam BN? Dia orang ni parti orang tak kenal, Bersatu orang tak kenal parti dia. Azmin orang tak kenal parti baru dia. Mahathir parti baru dia nak masuk dia pun orang tak kenal. The only way dia kena masuk Barisan Nasional. Nak masuk Barisan Nasional, pengurusi dia siapa? Pengurusi dia UMNO. Orang UMNO. Siapa jadi presiden UMNO, dia akan jadi presiden Barisan Nasional. Itu yang menjadi masalahnya sekarang ini. Okey, bila dia jadi presiden Barisan Nasional, the moment you take over UMNO, baru dia boleh jadi presiden Barisan Nasional, baru dia boleh decide siapa yang pegang logo Barisan Nasional. You be surprised tau, dia orang akan guna logo Barisan Nasional. PAS akan guna Barisan Nasional. BAS akan guna logo Barisan Nasional. Berjayanya kan, mendoktrinasikan PAS itu, berjaya dakwah, membienkan PAS, kan? Membalak bersama ulama tu berjaya kan. Alhamdulillah, perjuangan tok-tok guru kita berpuluh tahun sampai yang mati mengkafirkan orang lain, sembahyang lain-lain, jenazah lain-lain, tak bagi kenduri, akhirnya jadi BN. Akhirnya jadi Barisan Nasional. Itu ya. Dan akhirnya dia ke arah itu.
Lepas tu dia kata, pengkhianatan ini akan berlaku di mana-mana. Persoalannya, are we ready untuk face the consequences atau tidak? Okey, saya tak nak pergi panjang malam ni sebab saya ada perbincangan lanjut dengan YB lepas ni. Tapi kita nak pergi kepada, yang tu daya saya dah sebut lah. Malam tadi saya dah sebut panjang. Siapa nak tengok tentang daya tu, pengkhianatan itu, kita sebut malam ni. Cuma saya kecewa dengan apa yang berlaku hari ni. Tapi tak apa, saya tak cerita dulu. Malam esok saya cerita apa sebenarnya kekecewaan yang menyebabkan saya. Sebab hari ni ada meeting berkenaan dengan daya tu. Tapi tak apa. Malam esok saya ulas. Malam ini kita tak cerita. Kita nak cerita tentang PAS ni lah, YB. Boleh. PAS ni. YB dulu cerita sikit lah. Your background dalam PAS ni. Mungkin orang kalau tak, alah, Akrul ni dia kata. Dalam PAS dalam PAS. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Suwandi. Ini mengejut ni, kebetulan terselisih. Ya, Tiba-tiba ajak live kan. Bukan senang nak dapat dengan pakar propaganda. Pakar propaganda. Kalau ikut sejarah PAS ni, memang latar belakang keluarga saya sendiri memang keluarga PAS lah. Dan malahan atuk saya pun antara pengasas PAS dulu. Siapa? Antaranya atuk saudara saya ni Ustaz Abu Bakar Bakir. Okey, Kiai Haji Yassin Bagan Datuk. Malahan di rumah atuk saya di Bagan Datuk tu tempat mesyuarat PAS yang pertama. Yalah sebab dia mula Gunung Semanggul kan? Gunung Semanggul, tapi mesyuarat sebenarnya Mesyuarat pertama. Penumbuhan itu dibuat di Bagan Datuk. Di rumah tok saya. Sejarah ni. Itu sejarah PAS Dan saya orang kata memanglah ada penglibatan sebab keluarga dan rumah saya pun pernah menjadi markas PAS ni. Sampai PAS negeri. Di Cawangan lah, peringkat Cawangan tu. Dan penglibatan saya PAS tu kira daripada kecil lah. Memang kalau ada ceramah dulu masa kecil-kecil mai follow ayah lah ke mana pergi pun. Dan daripada zaman kampus sampai saya dah tamat pengajian dan saya pernah pegang beberapa jawatan kanan dalam parti PAS dalam pemuda, antaranya sebagai pengarah pilihan raya Pemuda Negeri Perak. Dan jawatan saya yang terakhir lah sebelum kami ni dibuang setandan daripada PAS sebagai Bendahari Pemuda PAS Pusat. Bendahari Pemuda PAS Pusat. Itu jawatan saya terakhir. Calang-calang tu. Tak ada. Bendahari kaya tapi tak kaya. Zaman tu lah. Zaman kita tu lah. tahu lah kan 90 juta jadi kata itulah, kata sebestik latar belakang saya dalam PAS. Masa dalam kampus pun terlibat jugalah dengan di Jordan, terlibat dengan Biro Tarbiyah. Masa dekat UPM ni unik sikit. Masa kat UPM ni kalau yang bekas-bekas pelajar UPM dulu panggil saya NSB. Oh, kenapa? Sebab walaupun saya PAS, tapi saya ni bersama dengan bergaul dengan semua orang. Dengan orang UMNO saya berkawan. Masa tu Jadi sehinggakan masa gerakan reformasi tahun 98. Masa tu saya sendiri terlibat dalam gerakan tu. Gerakan apa? Nama dia Gerakan Mahasiswa Alternatif. Kan Gemar. Mahasiswa Gemar. Gemar. Gerakan mahasiswa alternatif. Jadi pada masa tu termasuk masa tu gerakan yang orang di bawah saya termasuk Peti Besar Selangor sekarang. Amir. Dia anak buah you lah. Anak buah saya masa tu. Masa tu lah. Sekali lah masa tu. Masa tu sekali. Sekarang ni tak ada. Sekarang dia bos kita lah pula. Dia puas sekarang ni. Itu sedikit lah latar belakang saya dalam PAS dan juga sedikit. Ustaz punya background belajar apa masa kat Jordan ni? Masa kat Jordan tu sebagai syariah lah. Syariah lah. Syariah. Bukanlah. Tapi ni kita boleh terang kan, nanti takut ada yang putar cerita pula. Memang saya akui apabila berlaku kegawatan ekonomi tahun 98, jadi pada ketika tu penaja minta saya sambung pengajian di tanah air lah. Sebab jadi balik sambung saya habiskan pengajian ni saya di UPM Universiti Penuh Manusia. Dulu kami panggil Universiti PAS Malaysia UPM kan. Universiti PAS Malaysia. Sebab kuat je PAS gitu kan. Masa tu kan. Yalah Bangi kan pasal dia. Jadi lepas saya tamat pengajian tu, saya bertugas di UKM, bertugas di UPM, dan yang terakhir sebagai pegawai di Pusat Zakat Selangor. Dan sebelum saya sepenuh masa dalam politik selepas tu. Zaman PAS, zaman Ustaz meninggalkan PAS tu. Zaman tu tahun 2016 lah kiranya kan. 2015 lah masa penubuhan amanah. 15 16 tu lah masa tu. 16 kan 16 dah ada amanah ditubuhkan, tapi 15 tu dah mula masa pemilihan. Sebab masa tu kita bila kita kalah dalam pemilihan tu, asalnya memang kita memang tak ada niat pun untuk kita keluar daripada PAS, tak ada. Betul. Tapi pada ketika tu kita, yalah sebab kita dah tak diberikan tempat untuk kita bergerak. Orang yang dah biasa bergerak ni tiba-tiba tak ada ruang untuk bergerak.
Jadi kita perlukan wadah untuk bergerak, Betul. untuk meneruskan kat kerja lawan UMNO dan Barisan Nasional masa tu. Masa tu you kena buang ke ataupun you kena pecat ke? Atau Kita tak ada kena pecat. Kita tak dipecat. Sebab bila dalam keadaan itu, sebab kita tahu pada ketika tu salah satu kita lawan kumpulan yang ada PAS pada hari ni. Sebab kita sendiri tahu mereka ni memang dah ada hubungan terlarang dengan UMNO ni. Yes. Kan? Yes. UG. UG tu dah ada tu. Masa tu dia orang menafikan macam-macam lah. Macam-macam. Memang dia nafikan. Tak ada Tapi sekarang. kita sendiri pun tahu, dan saya sendiri masa tu sebagai antara jawatan kanan dalam pemuda sendiri pernah didatangi dan dibawa perbincangan untuk ada agenda penyatuan antara UMNO dengan PAS ni. Tapi nak cerita tu cerita lama lah. Tapi hakikatnya benda yang kita katakan dulu hari ni memang berlaku. Dan terbukti. Memang terbukti kan. Dan saya yakin sebenarnya pada hari ni pun ramai orang PAS sendiri pun di peringkat bawah tu macam tak percaya apa yang berlaku. Mana mereka berfikir balik hari ni apa yang kita cakap sebelum ni adalah perkara yang benar. Jadi selepas tu kita membuat satu wadah NGO. Ni saya rasa macam Daya ke apa nama Now ke Ni ke Nu ke semua ni. Dia ambil konsep yang sama saya rasa. Sebab kita nak bergerak wadah untuk masa tu ketika tu objektif kami tetap istiqamah nak lawan, nak jatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Kita tak berganjak itu. Sehingga hari ni kita tak berganjak. Itu prinsip yang dibawa oleh almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Kan? Tak pernah berubah. Sehingga Tok Guru Ni Aziz pun pernah kata dia akan ludah. Dia ludah tu istilah tu. Dia ludah. Mana tak boleh percaya. Tak boleh percaya dia orang ni. Okay, jadi setelah kita buat gerakan, nama dia Gerakan Harapan Baru GHB. Dan dalam tempoh berapa lama akhirnya ada desakan untuk kita wujudkan parti daripada penyokong, dan memang kita lihat gelombang tu cukup kuat pada ketika tu, dan lahirlah Amanah. Dan alhamdulillah Amanah ni pada ketika tu memang asalnya daripada bekas-bekas PAS lah. Bekas-bekas PAS. Sebab dalam perlembagaan parti PAS, siapa yang menyertai parti lain memang automatik tergugur. Jadi kita jadi bukannya sebab kita dibuang ke apa. Jadi sebab kita dah menyertai parti baru, kita nak kata istilah lompat, kita bukan lompat. Sebab parti baru. Kita buat parti baru. Kan? Jadi kita, sebab bagi saya tak apalah. Pada ketika tu PAS pun dia ada market dia dakwah dia. Kami pun ada market kami. Sebab ini parti politik ni hanyalah sebagai wadah saja. Bukan akidah. Sampai ini keluar ini kita keluar. Kalau tak masuk PAS nanti ada yang mesej saya, dia kata, ni kau hentam-hentam PAS ni, kau tahu kau tak takut neraka, dia kata. Itulah tu masalah bila dia letakkan parti tu. Macam agama tu yang jadi masalah tu. Sedangkan parti ni wadah, bukan akidah. Bukan. Kalau keluar PAS tak masuk neraka, jangan risau. Adakah Iswandi masuk PKR ni ahli neraka? Sebab tak masuk mana. Jadi kita kesian. Macam mana Dr. Yusof Qadawi yang tak jadi ahli PAS, ataupun ulama-ulama yang saya pelik, PAS tu sendiri nak bagi tahu pada ahli-ahli PAS tu sendiri tertakluk kepada ROS. Maknanya dia kena ikut arahan ROS. ROS perlembagaan. Maknanya ROS tu lebih power pada PAS. Maknanya dia kena walak dengan ROS. Jadi kadang-kadang kita pun tak faham kan. Perselisihan perbezaan pendapat itu normal. Jadi kita nak jelaskan kewujudan Amanah ini bukanlah orang kata kita nak lawan, orang kata nak bermusuh dengan siapa-siapa, tapi kita nak melawan kezaliman, kemungkaran yang ada. Termasuk bagi kami pada ketika itu PAS sendiri melakukan kemungkaran apabila bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional. Itulah kemungkaran yang besar. Secara bersekedudukan haram. Kita hari ni kita tengok isu YNDB, tengok macam mana Amerika nak pulangkan balik duit. Itu mana bukti kes tu memang wujud. Bukannya Najib tu kita fitnah dan sebagainya. Memang kes tu ada. Tapi Tuan Ibrahim Taman kata dia berpuas hati dengan penjelasan itu dia berpuas hati tu masalah tu, tak tahu dia masuk universiti puas hati ke mak. Itu yang susah sangat. Tak tahulah saya nak cakap, nak komen ni. Bila masalahnya saya minta maaf lah apabila kita meletakkan amanah tu bukan pada ahlinya, dia akan jadi rosak lah macam ni. Yang saya risau, yang saya bimbang, orang yang bukan Islam melihat Islam begitu. Islam ni dia tak berubah sampai bila. Saya nak jelaskan kepada sahabat-sahabat yang ikut siaran ni sendiri. Kita dalam kehidupan kita ni, kita kena bezakan antara syariat dengan fake. Benda syariat ni tak berubah. Sampai bila tak berubah benda syariat? Akidah kita. Akidah tak berubah. Syariat ni masuk benda yang Allah Ta'ala dah turunkan. Macam solat ke, puasa berketetapan, itu benda tu syariat Allah Ta'ala tak berubah. Tapi benda fiqah ni berubah. Okey, benda politik, siasah ni dia berkaitan dengan fake. Dengan fake, betul.
Okey, macam sekarang ni Hubungan okey. kita dengan manusia. Sebab tu kalau saya cerita pada orang PAS ni, pada hari ni orang PAS kata okey, dulu kenapa tak boleh bersama UMNO, hari ni boleh. Sebab dia ada hujah dia. Betul. Dia ada alasan dia. Kita Tapi nak kata haram tak juga. sebab dia ada Itu ada hujah pegangan dia kan. Dia kata kenapa sekarang ni bagi dia orang baru sekarang ni bila dia pegang kerajaan. Baru dia nampak kenapa tak boleh buat RUU, kenapa tak boleh apa nama tutup kilang arak, tak boleh tutup kedai judi apa semua. Baru dia nampak dulu cakap. Dulu dia kata okey sebab ada saya terbaca dalam Facebook dia kata okey sekarang ni kita kerajaan ni bukan kerajaan PAS, kerajaan PN dia kata. Dia tak ada kuasa. Sama macam kami dalam Amanah dulu dan kerajaan kata PH, tapi kita usaha ke arah untuk memperbaiki. Perbaiki. Macam contoh di Negeri Selangor negeri yang pertama melarang minum arak dan rokok cara terbuka. Kan? Negeri Selangor yang pertama. Ini yang kita usahakan akhirnya berjaya berdasarkan undang-undang yang kita boleh buat di peringkat negeri. Jadi sekarang ni PAS ni sekarang dah pegang kerajaan pusat. Buatlah perubahan tu. Tak nampak langsung perubahan. Ini bila kita tanya nak buat baru nak fikir nak kaji. Habis zaman kami dulu dia hentam habis-habisan. Dah ada KP kan dah. Dah kaji apa? Dah 3 kali bentang. Persendirian nak kaji apa lagi? Maksudnya masa bentang persendirian tu takkan tak kaji. Dia kaji ikut pemikiran dia masa tu. Sebab tu jangan sekarang macam isu Hadib lah. Dulu nak dakwa sekarang dah pegang kerajaan. Kenapa tak dakwa? Kenapa tak dakwa lagi? RCI buat RCI. Tapi jangan berhenti kat Mujahid je. Tarik sampai 2012. Macam tabung haji buat tuduhan kata jual aset dan sebagainya. Sebab dulu pasal isu kelapa sawit, dulu punya lah hentam tadi sakok kan. Jangan minum susu gelak. Sekarang sawit. Dia pula yang lebih-lebih kempen. Dia kata dia lain. Dan kita pun apa yang dia kempen kita tak protes. Sebab benda yang baik kita setuju. Kan. Cuma yang kau cakap dulu, sekarang ni balik kat muka kau sendiri, terpalit betul lah. Betul. Arwah tu kata takuti firasat orang mukmin. Bila Tuan Guru ni Aziz kata aku akan ludah muka, betul lah ni. Dah kena ludah muka. Saya bukan nak kata saya takut satu kebimbangan saya lah Wis. Yang Nabi sebut di akhir zaman ni. Ini bukan saya kata Nabi sebut. Bagaimana ada orang yang hebat berhujah dengan ayat Quran tapi setakat ni maknanya saya risau golongan tu berada di zaman kita sekarang. Ya Allah, ni maknanya kita kena fikir. Dan juga bagaimana yang Nabi sebut di akhir zaman nanti orang yang khianat diberikan kepercayaan, dan orang yang jujur, yang amanah ni tak dipinggirkan. Saya rasa nampak benda tu berlaku pada zaman kita. Sehingga kan orang awam terkeliru hari ni nak ikut mana satu betul. Nak kata kita kena ikut ulama, tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan. Ulama ni ada dua, satu ulama dunia, satu ulama akhirat. Ada ulama yang disebut warasatul anbiya, ada satu ulama jahat yang masuk neraka. Ni kena faham. Sebab tu bagi saya setuju presiden saya sendiri cakap, Muhammad Sabu, antara kesilapan dulu masa kami dalam PAS membawa slogan kepimpinan ulama. Dia ikut Shah Iran kan. Kepimpinan ulama. Betul, tapi sepatutnya kita kena bawa kepimpinan muttaqin. Apa nak maksud? Apa maksud dia? Kepimpinan yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Orang bertakwa. Jadi ulama ada ulama baik, ada ulama jahat kan. Tapi kalau orang yang bertakwa, mungkin dia ni engineer, mungkin dia ni petani, mungkin dia lain, tapi dia bertakwa, dia orang baik. Mungkin dia blogger yang buat live dekat Instagram official. Kan. Walaupun dia blogger, walaupun dia petani, walaupun dia engineer bukan ustaz, walaupun dia doktor, tapi dia bertakwa, insya-Allah dia baik. Tapi kalau dia ulama jahat, tak ada ketakwaan, dapat 4 juta beli Mercedes dulu. Ini yang menyesatkan, ini yang akan membawa penyelewengan kepada masyarakat. Yang kita bimbang pula, pengikut ni bulat-bulat terima. Takkan nak lawan ulama. Dia dah jadi cult. Dah jadi satu macam ajaran, minta maaf lah, bukanlah nak kata PAS tu ajaran sesat, tapi dia macam ajaran sesat. Saya sendiri secara peribadi, ni beza kami Amanah dengan PAS dulu lah. Amanah hari ni, hatta presiden parti kami pun kami boleh kritik. Betul. Saya sendiri pun ada pimpinan-pimpinan saya yang tak setuju pun saya kritik. Tak ada masalah. Dia benda normal, tapi malahan saya cakap tu walaupun kritikan tu saya bagi macam tadi Is pun kritik Khalid Samad. Ada tak Khalid Samad hentam Is? Ada tak? Ada tak? Dia cerita tapi tak adalah hentam. Tak ada. Ada tak Is mungkin petikai tindakan beberapa pimpinan Amanah. Lepas tu pimpinan Amanah kritik Is balik. Sebab kami terbuka. Kita terbuka. Kami terbuka sebab kita meraih kritik tu mesti ada. Sebab kita perlu juga nak tengok pandangan di luar macam mana.
Sebab kita kena faham walau setinggi mana pun kita, selagi namanya kita manusia, kita tak sempurna. Betul. Ada kekurangan. Sama ada presiden saya sendiri, Mat Sabu. Presiden kita pun sama. Sama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai manusia pun dia tak ada kesilapan, ada kesalahan kan. Jadi sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni, mereka memegang kerajaan. Sepatutnya mereka boleh buat apa yang mereka hentam kita dulu. Tapi sehingga hari ni kita tak nampak satu pun lagi yang dia usahakan. Tak ada langsung. Tak ada. Tapi yang saya buat apa? Aku tak dapat JLC. Aku tak dapat jawatan menteri. 18 kan? Siapa lagi yang tak dapat sekarang ni? Semua. Akhirnya mereka tu berebut benda ni sebenarnya. Ni dia kata, macam ni contoh Nadi Jamal Melati kata PAN jurucakap DAP. Ini antara persepsi-persepsi yang ditimbulkan sebab dia dah tak ada hujah. Dia tak ada hujah. Akhir itulah dia kata, okey ni tunggangan DAP, tunggangan DAP. Kita nak tanya balik, jawab macam mana tuduhan kita dulu kata korang nak bersama dengan UMNO yang dulu korang nafikan, hari ni terbukti. Dan kau adalah tunggangan UMNO dan tunggangan MCA. Hari ni saya nak tegaskan kami daripada Amanah. Okey, kami bekerjasama DAP. Tapi kalau DAP bawa perkara yang merugikan Islam dan Melayu, kami sendiri akan lawan DAP dan kami akan tinggalkan DAP. Betul. Sebab kami bukan tunjuk DAP. Betul. Sebab kami bekerjasama atas kebersamaan yang bersama. Yang DAP bawa yang merugikan Islam, merugikan Melayu, saya nak bagi tahu apa, cuba bagi tahu kat kami. Contoh. Nak cerita apa? Apa dia? Tapi yang sekarang ni MCA buat ada. Yang macam pengiktirafan apa? UEC. UEC kan. Masa kami tu, kami sendiri secara peribadi kita tak setuju. Tak setuju. Ni, pot semua dibagi pada orang MCA. Apa? Pelabuhan kan. Habis semua pada MCA. Jadi apa cerita pas? Sedangkan MCA berapa kursi je dia dapat dia? Dua ke satu? Dua je lah. Dua je. Pas apa yang dapat? Itu pun ya Allah, saya pun tak tahu. Punya dah dapat kuasa senyap, tutup mulut. Saya walaupun tak tahulah kalau tuan-tuan yang ikut saya punya FB. Sebab tu dalam kerajaan apa FB sebut tuan terlupa. FB page ke personal? Personal saya Muhammad Fakhur Razi Mokhtar lah. Page YB Muhammad Fakhur Razi Mokhtar. Okey, boleh check lah. Adun Meru nanti check boleh carilah. Okey, jadi kalau tengok saya punya FB tu, ada kadang-kadang kritikan saya ni termasuk pada pimpinan-pimpinan saya. Betul, saya setuju. Saya pun follow juga. Saya cakap terang, benda tak betul kita tegur lah. Sebab bagi saya berdosa. Kalau saya nampak kemungkaran yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin kami, saya berdiam diri. Betul. Sebab kita bukan pegang jawatan hari ni bukan sebab nak cari kemewahan, tapi kita pegang jawatan nak memperbaiki kerosakan yang telah dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional. Dan dulu. mereka manusia. Dan manusia. Dan saya sendiri pada buat silap. Itu tak saya tak nafikan lah. Dan kalau kita lihat hari ni tuan-tuan. Okey, kalau dululah saya dalam PAS memang saya nak kata doktrin dululah sebenarnya. Pendoktrinan dalam PAS tu sebab saya tak boleh menafikan. Lepas tu dia orang ni berada dalam kompong dia. Dia dalam kompong, jadi dia tak nampak dunia luar. Saya pun akui benda tu. Sebab tu bila dulu saya masa di kampus tu, bila saya berkawan dengan orang UMNO, saya berkawan dengan orang PKR, masa tu PKR tak ada lagi. Masa tu PKR tak ada lagi. Jadi ataupun kita berkawan jemaah lain gerakan Islam ya, JIM ke, IRC ke, ABIM ke. So dipandang kita ni dah lain. Kan. Seolah-olah kita rasa kita je betul. Saya sendiri bagi tahu amanah tu sendiri. Saya tak kata parti amanah ni betul atau parti amanah ni sempurna. Okay? Sebab tu saya sendiri sehingga ke hari ni, kalau ada yang saya rasa tak betul dalam amanah dan kepimpinan amanah, saya akan tegur. Tapi saya alhamdulillah saya ada link direct dengan pimpinan. Alhamdulillah pimpinan sendiri pun setakat saya mengadu, meluahkan rasa, dia orang terima. Dan dia orang pun kita pun tak boleh minta apa yang segi cakap mesti dia orang terima. Sebab dia pun akan menilai juga. Itu nak buat perbincangan. Perbincangan. Tapi itu yang berlaku. Sebab tu kita nak jawab beberapa tuduhan-tuduhan macam orang kata kita tunggangan DAP. Sebab tu tanya balik, apa yang DAP bawa yang rugikan Melayu dan Islam? Tapi yang saya nampak hari ni lebih kepada persepsi saja yang ditimbulkan. Dan dia orang tak ada hujah. Itu hujah terbaik mereka. Saya pun macam contoh kes Hadib ni. Saya sendiri agak benda tu didakwa daripada zaman dulu lagi. Tapi mana? Yalah nak buat macam mana, masa tu Mahyudin pun tak maksudnya yalah Mahyudin tak sekarang Mahyudin dah Perdana Menteri ni. Pas dah jadi ni ada Azman kata siapa tajapan. Siapa tajapan pakai duit kami sendiri. Tak ada siapa-siapa taja. Saya cakap demi Allah ni, demi Allah. Kalau yang buat tuduhan kata DAP taja, menjawablah kamu kat akhirat. Kita buat tuduhan ni dalam AB. Kita buat persepsi nak menjawab kat akhirat nanti macam mana tuan-tuan. Jangan main-main. Saya nak bagi tahu itu macam tu. Kita jawab. Kan? Sebab kita jawab, saya sambil-sambil ni saya tengok ni. Kan?
Siapa nak komen ni? Komen. Don Slim dengar tak bertanding. Lagu mana? Mana saya tahu. Kalau saya tak boleh bertanding sana, kita pun tak bincang lagi. Tak bincang lagi. Mana nak bertanding ke tak? Kalau boleh, saya nak bagi tahu kalau nak jawab soalan tu. Mana-mana pimpinan PH, saya harap bertanding. Chini hari tu sebab situasi COVID masih kritikal. Sebab tu kita tak bertanding. Kita tak nak orang kata keadaan tu lebih. Lagi satu buat Sebab kita kita pun kita nak berkempen. tak, itu satu. Lagi satu, okey, saya cakap mungkin benda ni ada pimpinan tak setuju, tapi realiti kita tahu tempat tu memang kubu BN pun. Jadi buat apa kita nak habiskan duit, habiskan masa. Bagilah nak sangat. Dia tak ubah kerajaan pun. Tak ubah kerajaan pun. Kalau Sebab, menang pun tak berubah. tak ubah apa-apa kan. Jadi bagi rasa buat satu pembaziran. Why not? Tak apa nak ambil, nak bertanding lah. Yang Tapi penting kalau kita Slim ni bagi saya perlu bertanding. Sebab apa? Sebab majoriti kat Perak tu dia tak besar. Jadi dia mungkin akan boleh mengubah kerajaan. Alis persepsi lah. Kan? Akan mengubah kerajaan. Okey. Kita kena habis ni. Okey, insya-Allah bateri nak habis. Oh ya ke? Bateri nak habis. InsyaAllah kita terima kasih kepada yang bersama dengan kita pada malam ini. Saya terima kasih kepada YB menerangkan sedikit tadi. Itu panjang lebar. Ada kesempatan, saya ada lama sikit lagi dekat KL, dekat Semenanjung ni. Saya jemput bukan setakat YB Fakrul, mungkin pimpinan lain daripada parti lain dan sebagainya. Hari tu saya interview Mukris. Ada orang kata, kenapa interview YB Fakrul Razi? Seperti akulah aku punya channel. Bukan, jangan marah. Saya interview semua orang. Tapi untuk maklumat, saya pentam dia juga. Kita mentam. Saya interview Mukris. Saya interview, insyaAllah kalau Dato' Mazli hari tu, sepatutnya interview dia tapi tak jadi. Saya interview semua orang. Atas dasar apa? Kita kena melihat daripada pelbagai sudut. Kadang saya bercakap sudut saya. Tapi mungkin orang tu bercakap sudut dia. Dan dalam Islam pun kita jangan cakap apa yang orang tak cakap. Hanya kerana dia kata tak bermaksud dia, itu maksud dia. So kita kena tanyalah, betul ke itu maksud dia? Dan dia kena jawab. Tak ada maksud dia lain. Itu saya simple nak bagi tahu. Kalau nak tanya pasal amanah, tanya pada orang mana. Jangan tanya pada orang PAS. Nak buat macam mana? Banyak benda tak betul lah. Macam kita nak tanya PAS, tanya orang tu. Masalah lah. Saya boleh ulas pada PAS sebab saya memang lahir pada PAS. Kan? Tapi yang daripada PAS, jangan nak buat tuduhan pada PAS, pada amanah. Kalau benda tak betul jadi fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kena fikir fitnah tu lebih dahsyat. Jangan semata-mata nak kuasa sanggup buat fitnah. Kan? Nak menjawab akhirat kan susah. Ada kopiah serban tak jamin masuk syurga. Apa ada satu lagu tu apa? Jubah boleh tutup apa? Hati hitam dengan jubah. Hati hitam dengan jubah. Aku nyanyi kena buat album pula. Okey, sekianlah. Terima kasih kepada yang menonton kita pada malam ini, Ustaz. Terima kasih yang bersama kita YB. InsyaAllah kepada rakan-rakan semua kita terus bersama dengan kita insyaAllah. Malam esok saya live. Saya akan terus sebab lepas ni ada discussion lagi, ada beberapa orang lagi tunggu saya ni. Dan kita akan terus discussion kita lepas ini. So terima kasih kepada yang menonton bersama kita. Terima kasih yang bersama saya follow FB YB insyaAllah di Meru. Dan kalau ada masalah terus direct kepada YB. Tapi janganlah tengah malam telefon YB kan, masa office hours lah. Kecemasan tak apa. Kecemasan boleh. Okey, sekian saja daripada saya, daripada kami. InsyaAllah. Yang penting selamat malam, selamat beristirahat. Lawan, tetap lawan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.